Allahu 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 Allah. Kerana Allah dah hantar seseorang untuk tunjuk kepada dia, tetapi dia masih enggan. Dia masih enggan untuk mengikuti hidayah petunjuk irsyad tadi. Macam mana mungkin nak dapat hidayah tu taufik? Kita dah bagi tahu kat depan tu ada lubang, tetapi akhirnya jatuh. Dia tak boleh kata engkau punya pasal lah. No, saya dah bagi tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya lebih suka kita sebagai Muslim, sebagai manusia, jangan fokus kepada kerja itu, kerja Allah, iaitu memberikan hidayah tu taufik. Dan jangan kita pula kerana tak nak berdakwah, kita bagi alasan, itu hidayah semua milik Allah. Betul, saya setuju. Hidayah tu taufik milik Allah. Tetapi bagaimana dengan hidayah tu irsyad yang ada pada diri setiap kita? Ada tak kita telah menunjukkan kepada mereka? Dan saya tak suka hanya sekadar berceramah theoretical. Teori saja. Teori kita cerita sikit, kita cerita banyak tentang praktikal. Macam mana nak menunjuk kepada orang untuk dapat petunjuk irsyad itu? Kita. Macam mana kita nak bagi kepada orang petunjuk irsyad itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hari ini orang tak baca Quran dan Sunnah untuk kenal Islam. Mereka baca apa? Mereka baca kita. They look at us. Sebab bagi mereka, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ini adalah wakil Islam. Suka tak suka, kita ini adalah duta Islam. Beberapa 2 bulan lepas, saya ada satu ceramah di Australia, Melbourne, Australia, bertajuk How to be an ambassador for Islam. Bagaimana untuk menjadi duta untuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dilantik jadi duta, duta produk, duta barangan, dapat duit banyak kan? Berjuta-juta kan, betul ke tidak? Ada seorang pemain bola keranjang yang dah bersara lama dah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal Michael Jordan. Walaupun sekarang dia tak bermain dah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah billionaire sebab dia sign kontrak dengan Nike seumur hidup. LeBron James yang masih bermain sekarang, kontraknya juga seumur hidup yang bernilai $1 billion Amerika. Orang bayar untuk jadi duta. Mungkin kita fikir, okey, brother cakap saya sebagai Muslim ni jadi duta. Duta apa? Allah bayar kita apa? Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang telah Allah bayarkan kepada kita untuk menjadi duta Islam? Baca dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 103. Bukan kata saya, Allah yang kata. Allah kata, Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman ini hidup dia, kehidupan dia dengan syurga, ditukar ganti dengan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ini Allah bayar kita dengan apa? Bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, bukan 5 bilion. Dengan syurga. Itu bayaran kita untuk menjadi duta Islam. Allah beli kehidupan kita. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang tak tengok Quran, tak tengok Sunnah. Mereka, ialah silap mereka juga, mereka tak membaca. Mereka lebih suka membaca berkaitan dengan dunia, seolah-olah mereka akan hidup 1000 tahun. Tetapi mereka lupa hakikat, mereka akan mati. Dan mereka tak tahu mati bila. Tetapi mereka first contact dia, mereka akan tengok kepada siapa? Muslim. Dia akan tengok kita. Maka first, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memberikan hidayah tu irsyad kepada orang lain, sebelum saya sebut tentang bil lisan, kita kena dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, memberikan hidayah tu irsyad. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Simple saja. Jadi seorang Muslim. Mungkin ada yang fikir, tapi bro, saya bukan dah Muslim ke? Apa lagi nak jadi Muslim? Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan faham perkataan Muslim itu, Muslim itu bermaksud seseorang yang menundukkan akalnya dan menyerahkan hawa nafsunya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bila saya kata jadi Muslim, bukan sekadar kata waqala innani minal muslimin, aku adalah seorang Muslim. Bukan. Itu sekadar cakap. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Muslim itu dia adalah kata kerja yang memerlukan perbuatan. Maksudnya,
Dari segi segala percakapan kita, perbuatan kita, akhlak kita, kita kena ikut acuan Islam. Tadi dalam perjalanan datang ke masjid, saya ada berborak-borak dengan anak sulung saya. Adalah macam-macam kami borak. Antaranya, saya bagi tahu kepada kami berborak dan saya berbincang. Saya kata, dulu sebelum saya belajar agama pun agak pemarah lagi. Tapi bila dah belajar sedikit demi sedikit, dah lebih mengetahui bagaimana untuk mendidik anak. Bukan kata pandai. Lalu saya tanya kepada anak sulung saya. Ini bukan puji sendiri ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tanya kepada anak sulung saya kata, ada tak perubahan dulu Daddy dengan sekarang? Saya tanya dia terus terang, sebab kami berdua je kan. Lalu dia kata, ada. Sekarang Daddy tak marah anak-anak. Lepas tu dia tukar segmen. Dia kata, sangat jarang marah. Ada lagi, tapi jarang. Lalu saya tanya kepada dia, tahu tak kenapa berubah? Dia kata, kenapa? Kenapa dulu dia dimarah, sekarang kurang marah? Saya bagi tahu kepada dia, sebab kita sebagai Muslim, apa yang saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi, iaitu Muslim adalah seorang yang menyerahkan, menundukkan akalnya dan menyerahkan hawa nafsunya mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya, apabila saya walaupun sebagai bapa, saya dapati cara saya mendidik anak selama ini tak betul. Suka menengking, suka tinggikan suara, suka ambil rotan. Salah, bertentangan dengan ajaran Islam. Ada kajian lagi mendapati bahawa cara mengajar yang betul adalah begini. Maka saya sebagai seorang Muslim, bukan seorang bapa, sebagai seorang Muslim, adalah wajib, bukan pilihan, adalah wajib untuk saya kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul. Walaupun saya ada ego saya, tetapi saya tak boleh hidup dengan ego. Kalau saya salah, saya kena bagi tahu, I'm sorry kepada anak-anak saya. Dan itu yang saya buat, saya bagi tahu kepada mereka. Anak sulung saya tanya, kenapa Daddy tak adakan satu ceramah khas untuk bapa-bapa dengan ibu-ibu pasal semua ini? Saya kata ada. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan sedang memuji diri. Saya cuma bagi contoh. Kita ini contoh kepada masyarakat. Kita ini, mereka nak dapat hidayatul irsyad. Mereka nak tengok, you cakap Islam bagus. You cakap Islam is the only way of life. Betul ke tidak? Kita selalu kata Islam adalah cara hidup yang lengkap. Tuan-tuan dan puan-puan, cara hidup kita lengkap ke tidak dengan akhlak kita? Tak lengkap. Islam mengatakan, first thing dalam kitab fiqh tentang taharah, tentang kebersihan. Kita bersih tak? Surau kita, masjid kita, tandasnya bersih tak? Kereta kita bersih tak? Rumah kita bersih tak? Penampilan kita bersih tak? Saya tak kata tentang kita kena pakai baju branded tau. Saya cuma kata benda simple je. Sebab orang kata, kalaulah you nak ajak saya, bayangkan kita nak ajak orang ikut Allah dan Rasul, tapi kita sendiri tak ikut Allah dan Rasul. Alasan mereka nanti kata, lu mau ajak saya ikut Islam, ikut Quran dan Sunnah. Lu sendiri pun tak nak ikut Quran dan Sunnah. Argumen yang kuat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hidayatul irsyad yang pertama daripada kita tuan-tuan dan puan-puan adalah kita menunjukkan dengan perbuatan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan kita ini sebenarnya sangat efektif. Selalu kita pernah dengarkan tuan-tuan dan puan-puan, orang kata, oh kita, bukan kita lah, ini selalunya orang Melayu yang sebut, kita orang Melayu ni teruk, akhlak tak baik, macam mana nak berdakwah? Seolah-olah akhlak orang Melayu ni sangat teruk. Betul ke tak? Pernah dengar tak? Pernah kan? Sebenarnya saya kurang setuju dengan statement tu. Saya tak kata Melayu ni malaikat tau. Ada tak Melayu yang malas? Ada tak Melayu yang mencuri? Ada tak Melayu yang pecah amanah rasuah? Ada tak? Ada. Tetapi jangan berhenti kat situ. Ada tak Cina yang bukan Islam, yang mencuri, yang malas? Ada ke tidak? Ada tak India yang macam tu? Maksudnya kemalasan, mencuri, pecah amanah, rasuah bukan hak milik eksklusif yang dimonopoli oleh orang Melayu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kadang-kala saya selalu nak bagi harapan, saya nak selalu bagi motivasi. Saya juga pernah bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang turut berceramah. Saya kata, lain kali kita pergi masjid dan surau ceramah, tolong jangan condemn orang Melayu. Bukan kata orang Melayu ni baik sangat. Tak, ada yang buruk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pendakwa ini, kalau tengok cara dakwah Nabi,
Nabi SAW senantiasa memberikan alternatif kepada orang yang rasa buntu dalam kehidupan dia. Cara dakwah Nabi SAW senantiasa memberikan jalan kepada orang tak kala dia rasa hidup dia tak ada jalan, buntu. Nabi SAW senantiasa memberikan harapan kepada orang tak kala orang tu rasa dah tak ada harapan, that's it, aku masuk neraka. Itu cara dakwah Nabi. Dia menaikkan semangat orang untuk jadi lebih baik sambil mengingatkan mereka tentang dosa yang mereka pernah buat. Tetapi bukan sekadar sebut teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam psikologi, kalau kita, anak kita, umur 8 tahun, 10 tahun, dari kecil kita asyik cakap, engkau tu bodoh, engkau tu bodoh, engkau tu bodoh. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang akan berlaku? Akhirnya, dia sebenarnya tak bodoh. Tak ada budak yang lahir bodoh. Tahu tak akhirnya apa yang akan berlaku? Akhirnya, anak itu, dia akan percaya apa yang mak bapak dia cakap, memang aku bodoh. Maksud, aku tak payah berusaha langsung. Sebab kita keep on assert benda yang sama, kita brainwash dia, engkau bodoh. Lala dia percaya, aku bodoh. So, tak ada harapan. Allah